Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang terus setia dengan channel Syarif Abdul Rahman. Kita akan bersembang hari ini dengan saudara Fakru mengenai surah yang ke-70 dalam Al-Quran. Subhanallah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Saya rasa jarang orang baca Fakru suratul Ma'arij ini, tapi orang biasa dengar cerita Mi'raj, tapi orang tak biasa dengar surah Al-Ma'arij. Walhal ia daripada kata akar yang samalah. Ia adalah surah yang mengandungi 44 ayat, pendek-pendek je setiap ayat, dan ia berada pada juzuk 29 dan mulai halaman 568, lebih kurang 2 halaman setengah. Jadi kita nak sembang pada hari ini apa yang anda boleh temui dalam surah Al-Ma'arij, apa yang istimewa dalam surah Al-Ma'arij. First of all lah, nanti Fakrul cuba share apa yang Fakrul rasa istimewa. Untuk saya, satu benda yang mahal saya belajar daripada surah Al-Ma'arij adalah macam mana surah ini memberikan kita kefahaman tentang maksud azab selama-lamanya. Apa maksud selama-lamanya? Kita tak ada gambaran tentang selama-lamanya sebab kita tak ada pengalaman hidup lama. Kita tak ada pengalaman, melainkan orang-orang sekeliling kita yang umurnya paling maksimum pun 90, 100. Tapi adakah anda pernah bertemu dengan orang yang umurnya 500 tahun? Tak pernah. Kita tak pernah jumpa Nabi Nuh, ya, yang 1000 tahun. Dan anda bayangkan Allah menyebut hanya dalam surah ini angka yang paling besar di dalam Al-Quran, iaitulah 50,000 tahun. Fakrul sendirilah kan, kalau anda dapat package hidup 50,000 tahun, jadi banyak benda boleh buat lah. Ya? Ana tak tengok lagi cerita tu, tapi adalah dalam Netflix tu, rasanya cerita mengarut tu, dia boleh bagi umur pada orang lain. So katanya, falsafahnya adalah ada banyak sarjana mati muda. Jadi bayangkan kalau sarjana tu diberikan 10 tahun, 20 tahun, mesti banyak benda yang dia boleh buat yang dia tak sempat nak buat. Itu semua karut marut lah dalam dunia Hollywood. Tapi bagi saya, kita baca 17 kali sehari Maliki Yaumiddin, Raja untuk satu hari, bagi hari pembalasan. Kita bila bunyi satu hari ini adalah pergerakan matahari, ya, 24 jam. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kamu nak tahu akhirat tu macam mana, satu hari itu telah dipanjangkan sebab tak ada matahari. Matahari dah musnah. Nama Allah yang jarang kita ketahui dan tak ada dalam Al-Asma Al-Husna adalah Dhi At-Tawl. Dhi At-Tawl, pemilik yang berkuasa untuk memanjangkan sesuatu yang logically dia pendek. Bagi pemuda Al-Kahfi, mereka rasa tidur tu sehari je. Itu kehebatan Allah. Tapi sebenarnya mereka telah melalui proses yang sangat panjang, which is 300 tahun. Jadi Allah berkuasa untuk jadikan orang mukmin dalam pada mahsyar nanti lebih kurang fardu salat satu hari saja bila dikumpulkan. Mungkin 1 jam ataupun jarak maghrib isyak berdasarkan hadis. Orang mukmin akan berada di pada mahsyar hanya lebih kurang waktu itu sahaja. Tetapi bagi orang-orang kafir, surah ini memberitahu 50,000 tahun. We can't imagine betapa lamanya. Dan saya memilih, saya cenderung kepada pandangan ini bukan hanya 50,000 tahun di pada mahsyar. Pada mahsyar itu hanyalah permulaan, tetapi ia adalah azab keseluruhan di pada mahsyar hinggalah ke dalam neraka. So kalau kita tengok penghujung surah Al-Ma'arij ni, ada 2 kali Allah ulang, yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah satu hari yang telah dijanjikan. Bagi saya, bila Allah repeat 2 kali, ia bermaksud hari di mana kita bangun daripada lubang kubur, itu pun dah panjang, and then plus hari selama-lamanya dalam neraka. Kalau awak tak dapat bayangkan 50,000 tahun macam mana, kalau kita tak boleh bayang apa maksud selama-lamanya, just bayang hidup 50,000 tahun di tempat yang sangat menyeksa dan menyakitkan. Tak tahulah apakah berlaku pada ahli neraka selepas 50,000 tahun. Tetapi perlu diingat, tahun yang Allah Ta'ala sebut
dalam suratul Ma'arij pada ayat yang keempat, Allah tak sebut mimma ta'uddun. Itu pun menarik. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sedangkan kalau kita tengok surah Sajdah, Allah mention 1000 tahun. Tetapi mimma ta'uddun, yang kamu boleh bayangkan macam mana satu tahun itu. Jadi ini nombor satu lah bagi saya, benda menakutkan disampaikan oleh suratul Ma'arij, ya. Bahkan nama surah itu pun ada mengingatkan kita pada peristiwa yang logically entah perlu 50,000 tahun cahaya untuk ke sana contohnya lah kan. Ratusan ribu tahun cahaya. Kalau Nabi memulakan perjalanan pada 1400 tahun lepas, baru sampai mana? Kalau menurut pergerakan cahaya, tak sampai langit dunia pun lagi. Tetapi kerana Nabi pergi dengan Dhi At-Taul, kekuasaan Allah, Nabi hanya sekejap sahaja, satu malam sahaja perjalanan Mi'raj, bahkan Isra, tetapi ia adalah merentas langit dan bumi. Jadi itu nombor satu lah. Fakru, next kamu boleh share? Antara benda yang menarik yang saya rasa saya dapat dalam surah ni, pada surah kalimah Ma'arij itu sendiri lah Ustaz. Bila sebut Ma'arij, saya rasa kebanyakan kita mungkin tak familiar dengan surah Al-Ma'arij, tapi kita semua mungkin familiar dengan peristiwa Isra Mi'raj macam saya sebut tadi lah. Dan bila sebut tentang peristiwa Isra Mi'raj, antara perkara yang mungkin bermain dalam fikiran kita adalah peristiwa solat. Dan antara ayat yang ada dalam surah ni adalah tentang solat. Betul. Dan saya rasa antara benda lah, antara perkara yang mungkin bermain dalam fikiran kita adalah, betul ke solat ni bagi ketenangan, bagi kelapangan kepada kita kan? Sedangkan Nabi SAW pernah sebut bila mana Nabi SAW perlukan macam rasa tidak lapang, rasa macam perlukan ketenangan, maka Nabi kata kepada Bilal, mafhumnya lebih kurang, wahai Bilal, hiburkan kami dengan solat, rehatkan kami dengan solat. Ya Bilal, arihna bis salah. Arihna bis salah kan. Dan akhirnya apa yang berlaku, Bilal akan azan lah. So kita dapati bahawasanya apa yang berlaku adalah hiburan, kerehatan bagi para sahabat dan Nabi adalah dengan solat. Dan antara kalimah penting dalam surah ni yang saya rasa bagi impak yang besar kepada kita adalah fasbir sabran jamila lah. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Iaitulah penting lah, sebab kebanyakan daripada kita adalah kita sangat tidak sabar dengan banyak benda dalam kehidupan kita lah. So saya cuba lihat lah bagaimana keterkaitan antara solat dengan kita yang tidak sabar dengan kehidupan. Bagaimana solat ni, sebab kalau kita tengok bagi apa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika mana Allah SWT hadiahkan kepada Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Kalau apa yang berlaku kepada Nabi sebelum Nabi dihadiahkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Nabi sedang sangat kecewa dan sedih kan. Nabi sedang sangat kecewa dan sedih, dan apa yang kemudiannya berlaku kepada Nabi adalah Allah hadiahkan Nabi, Allah berikan Nabi satu hadiah yang sangat besar. Dan kita sekarang nampak hiburan kepada Nabi pada ketika itu adalah Nabi berjumpa dengan para anbiya kan, Nabi bertemu dengan Allah. Tetapi hadiah yang kita jarang lihat adalah pada nikmat solat itu sendirilah. Jadi menariklah, saya rasa antara perkara yang menarik yang kita boleh beri perhatian adalah sebelum daripada Allah SWT sebut solat pada surah ini adalah Allah SWT sebut innal insana khuliqa halu'a. Iaitulah manusia ni disebut sebagai ada, kalau Ibnu Ashur kata manusia ni overreact. Manusia ni dia cepat sangat bila jadi sesuatu yang bila dia menimpa sesuatu, dia cepat sangat overreact. So solat ni dia akan menyebabkan manusia dapat kontrol lah apa benda yang menyebabkan dia overreact. So kesannya adalah manusia akan cepat sabar bila mana datang sesuatu yang menyebabkan dia overreact. Manusia boleh sabar memberikan respon-respon yang tidak sepatutnya. Jadi lawan overreact ni mindful ke? Lawan kepada overreact adalah mindful kan? Dia sabar sekejap, dia bertenang kejap, kemudian bagi respon yang paling tepat lah kepada dan dia akan, lepas dia sabar tu dia akan buat keputusan ataupun dia akan respon dalam keadaan dia aware dengan apa pilihan yang dia telah buat. Betul. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh paling, antara contoh lah, anda rasa contoh paling tepat menggambarkan betapa Nabi ni mindful sebelum Allah hadiahkan Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj.
yang menyebabkan Nabi lebih mantap mindful Nabi adalah peristiwa Taif, Ustaz. Peristiwa Taif menggambarkan Nabi dah mindful dah, tapi Allah menghadiahkan Isra' dan Mi'raj supaya Nabi bertambah mindfulnya. Nabi adalah ketika mana datangnya malaikat yang offer Nabi, kalaulah Nabi minta doa untuk timpakan 2 gunung kat atas penduduk Taif, maka diorang akan sambutlah doa Nabi. Tapi Nabi kata tidak. Nabi nampak jauh lah, vision Nabi jauh. Nabi nampak kalaulah diorang tak terima, Nabi nampak yang pasti akan ada daripada generasi mereka yang akan menerima dan beriman. Maksudnya Nabi mindful, Nabi tidak tergopoh-gapah untuk terus mendoakan kecelakaan. Subhanallah. Kalau saya boleh tambah Fakrul, sorry kacau. Solat memang didik kita untuk aware dengan apa kita cakap. Kalau tidak, itu bukan solat sebenarnya. Dia aware dengan apa dia cakap. So hasil daripada solat, dia akan always aware dengan apa yang dia cakap. So tak akan berlaku overreact ataupun perkataan-perkataan yang mengundang kelemahan jiwa dia sendiri ataupun mendoakan kecelakaan pada diri sendiri. Bila Fakrul sebut sirah, menarik juga. Sebelum Isra' Mi'raj, Nabi ke Taif dan Nabi menerima keputusan yang buruk di sana. Tetapi lepas Mi'raj, Nabi melakukan perbuatan yang sama dengan Taif, berhijrah. Tapi ialah keputusan yang betul. Nampak? Subhanallah. Nak katanya solat, dia bukan hanya membantu kita untuk aware, sebab Nabi always aware, sama ada ke Taif ataupun ke Yathrib. Nabi memang membuat keputusan dengan syura, dengan istikharah. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk power solat ni ataupun menerima solat dalam peristiwa Mi'raj, sehingga Taif tu dia tidak berlaku selepas solat diterima. Allah tunjuk kepada kita Nabi berdarah, ditimpa musibah atas keputusan nak pergi ke Taif sebelum Mi'raj ataupun solat dihadiahkan. Once solat dihadiahkan, dia akan menurun kita bukan ke Taif, melorong kita ke Yathrib, which is menguntungkan di situ. So fakta sirah sendiri sudah menunjukkan betapa cantiknya Allah menyusun waktu bila aku nak tunjukkan pada manusia power salat pada membuat keputusan penting dalam hidup. Subhanallah. Sambung. Dan itulah antara beberapa perkara yang ana rasa satulah yang menyebabkan Nabi SAW bila mana datang orang-orang yang menyebabkan Nabi SAW, sebagai contohlah bila Nabi nak memberikan respon-respon yang tak sepatutnya, dan dia berkaitan dengan ayat pertama kan, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi', iaitu datang nak menyebabkan Nabi memberikan respon tak sepatutnya. Bila datang macam murid-murid yang nakal kan, kadang-kadang bila datang murid-murid nakal ni, kita ada kecenderungan untuk kita bagi respon yang A ataupun respon B. Maksudnya adalah sama ada kita ikut rentak dia ataupun kita cantas dia lah kan. Tapi Nabi memilih untuk tidak ikut rentaknya ataupun Nabi memilih untuk tidak cantasnya. Maksudnya adalah Nabi memilih yang pertengahan di antara kedua-duanya. Maksudnya adalah Nabi memilih fasbir sabran jamila. Maka ini antara perkara yang saya kira sangat indah lah daripada bila mana kita benar-benar menjiwai solat, iaitulah kita akan memilih apa pertengahan di antara kedua perkara yang datang kepada kita lah. Sebab biasanya bila kita tidak, bila datang, contoh macam datang satu perkara kepada kita kan, kita sentiasa dihimpit di antara kita nak memilih A atau B kan. Sedangkan bila datang satu perkara, kita sentiasa terlupa, kita sentiasa ada pilihan untuk memilih C. Kita sentiasa ada pilihan sepatutnya. Dia tak sepatutnya A atau B. Sedangkan kita jangan terlupa sentiasa ada pilihan C. Itulah kita tak sepatutnya memilih untuk A atau B lah. So ini antara perkara yang anda belajar lah tentang bagaimana besarnya impak solat supaya kita tidak terikut-ikut rentak musuh lah. Bahkan kita berada di zaman status-status yang ada di Facebook ataupun Twitter adalah status yang semacam bercorak sa'ilun. Dia nak provokasi ataupun nak mengheret kita masuk ke dalam statusnya dan meninggalkan komen. Sedangkan awak ada pilihan sebenarnya untuk tidak komen. Tetapi emosi dan marah boleh menyebabkan kita membalas keburukan dengan keburukan. Bagi saya lah, kalau orang biasa
hanya dengan melihat surah ni starting dengan cerita status orang-orang yang tak berapa hormat orang lain ni, sebab ayat 1 ni memang cerita pasal orang yang tak hormat Nabi sampai sindir Nabi, mana azab yang kau duk sebut-sebut tu. Tetapi macam Fakrul sebut tadi, cara Nabi react adalah cara yang bukan membalas keburukan dengan keburukan, seolah-olah jangan komen keburukan dengan komen keburukan. Fasbir sabran jamila adalah kekang tanganmu dan cuba berfikir dengan lebih baik. Yang kita sebut tadi, power salat pada menyebabkan kamu kena ingat kamu ada banyak pilihan lain sebenarnya. Jangan overreact dalam arti kata beranggapan pilihan tak banyak. Kita terancam, kita kena terus tunjukkan kita ada, ataupun kena terus tunjukkan kita kuat dengan meninggalkan komen, yang sebenarnya hanya memutuskan silaturahim dan memburukkan perpecahan. Quran didik kita ke arah memahami satu benda. Kenapa 70 hingga 80% Al-Quran Makkiyah, Fakrul? Cuba fikirkan sama-sama, tuan-tuan. Kenapa sampai 70%? Paling kurang kata Maududi 80%, kata Syed Qutub sampai 80%. Kandungan Quran kita ni adalah Makki, which is fasbir sabran jamila. Antara maudhu' utama surah-surah Makki termasuk Al-Ma'arij adalah watawasaw bis sabar. Tapi kita kadang-kadang, itulah kelemahan saya, dan saya nak kita tak lakukan, iaitulah jangan terlalu cepat untuk react. Sebab kebanyakan algoritma TikTok yang akan mendapat view yang besar adalah bila bersifat react. Ustaz, kalau saya boleh tanya Ustaz lah, agaknya kalau Ustaz boleh share, sebab saya macam agak tertanya-tanya lah, kenapa agaknya surah Ma'arij ni dia berjiran dengan surah Nuh lah? Kalau Ustaz punya perspektif lah, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kenapa? Sebab dia kan ada sebut tentang fasbir sabran jamila. Betul. Kenapa tak sebut sebelah surah Yusuf ke kan? Kan. Sebab sabran jamila pun ada 2 tempat je dalam Quran ni. Satu Al-Ma'arij. Al-Ma'arij perintah Nabi untuk melakukan sabar yang indah. Dan kita ada surah yang ke-12 jauh kat belakang tu, yang memang ada tokoh yang melakukan sabar yang indah. So kenapa tak letak sebelah menyebelah je kan? Tapi buat selepas ataupun sebelum surah Nuh. Subhanallah. Bila kita berdakwah, Fakrul, saya tak tahu lah ada berapa kategori pendakwah, tapi saya rasa 3 lah. Satu ni, ini 3 kategori pendakwah dengan satu audiens yang sama, nakal. Sa'ala sa'ilun. Satu pendakwah yang jenis balas keburukan dengan keburukan, kurang ajar, maki, hamun atas nama berdakwah, which is kita tolak. Pendakwah yang emosional, agresif. Yang kedua, yang bersabar. Yang ketiga, sabar, tapi sabar yang indah. Yang kedua, sabar dalam arti kata dia tak balas, alhamdulillah, tapi dia tak boleh nak berfikir dengan positif. Dia memendam rasa, dia tidak mengeluarkan perkataan celupa, dia bersabar, tetapi dia tidak membalas sebagaimana kumpulan ketiga tadi terus membalas dengan senyuman ataupun dengan kebaikan. Alahai, kita bila marah kepada sesuatu yang kurang menyenangkan berlaku dalam majlis ceramah kita, saya kira bagus dah bila kita tak membalas. Macam ada pengalaman ceramah 2-3 hari lepas di satu dewan, sebelah tu dewan ada programnya juga, bising. So kita rasa terganggu, tapi saya tak keluarkan satu word pun untuk menunjukkan nilai program belah sana kurang baik, lalu sepatutnya slow down berbanding kumpulan kita. Tidak. Saya rasa saya sudah bersabar. Tapi sabar yang indah adalah anda tetap membalas kepada orang yang melakukan perbuatan buruk itu dengan qalu salama. Anda balas, bukan anda tak balas. Anda bukan fa'an situ, duduk diam, tapi anda balas dengan it's okay, no problem. Tokoh dalam kumpulan yang ketiga ini bagi saya Nabi Nuh. Sebab anda boleh tengok Nabi Nuh, Fakrul, apa prinsip dakwah Nabi Nuh, anda boleh lihat pada ayat yang keempat. Saya rasa ini yang menyebabkan kumpulan yang ketiga tadi akan always senyum. Walau sebenarnya kalau kita duduk kat tempat dia ada 1001 sebab untuk berduka. Di mana prinsip dakwah Nabi Nuh bukan nak Islamkan orang. Sebab dia akan kecewa bila majoriti menolak. Prinsip
dakwah Nabi Nuh adalah, ya Allah, yaghfir lakum min dhunubikum. Aku buka mulut ni agar Allah campakkan iman ke dalam hati diorang, dan kerana iman diorang memeluk Islam dan diorang akan diampunkan Allah. Dan kalau respon negatif, Rabbi ghfirli. Anda perhatikan surah Nuh, kalau aku tak boleh menyebabkan diorang bertaubat, aku sendiri akan bertaubat. Kalau diorang tidak terkesan dengan apa aku cakap, aku sendiri akan cuba terkesan dengan apa aku cakap. That mean tak pernah ada definisi rugi ataupun merosot sales yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sebab dia menentukan apa dia nak. Kalau dia punya aim dakwahnya adalah lebih ramai orang beriman, dia akan kecewa sebab at the end of the day 950 tahun hanya boleh dibilang dengan jari siapa yang beriman. Tetapi bila kayu ukurnya adalah, saya nak dosa saya terampun dengan makin banyak saya bercakap. Subhanallah. That's why sebelum surah Al-Mudaththir ada surah Muzammil. Sebelum awak bercakap kum fa'anzir inna nasyiatal laili, bagi perkataan tu bagi kesan pada hati kamu dulu. Sebab nak jaga sabran jamila ni, bila kamu bercakap orang tak nak dengar, kamu tetap seronok sebab kamu sedang membaca Al-Quran pada telinga kamu sendiri. So ini akan menyebabkan senyum tadi. Gitu lah Fakro. Okey Ustaz. Subhanallah. Okey, kita pernah baca surah Al-Baqarah, ista'inu Bis-sabri bis-sabri was-salah. Dan struktur surah ni Allah sebut sabar dulu. Fasbir sabran jamila ayat 5, and then baru salat ayat 23. Apa sebab Allah dahulukan sabar dan mengkemudiankan salat? Dan ia seolah-olah ditafsirkan oleh suratul Ma'arij. Sabar disebut dahulu, salat disebut kemudian. Ada rahsia bro. I'm searching juga ni. Kenapa Allah, apa yang biasa kita dengar daripada para ulama, sabar bukan hanya matlamat solat. Sabar itu sendiri mesti mengawal solat. Sabar bukan hanya matlamat solat, iaitulah solat memberikan saya healing untuk menghadapi musibah. Tetapi solat itu sendiri mesti dilaksanakan dengan perlahan-lahan, tidak gapah-gapah. Tapi bila kita baca suratul Ma'arij, kenapa Allah agaknya semacam menghuraikan bis-sabri was-salati? Sabri was-salah. Apa yang mesti dibuat sebelum mengerjakan solat? Apa yang mesti dibuat supaya solat yang akan dikerjakan nanti khusyuk? So agaknya kenapa Quran tidak mengkemudiankan sabar dan mendahulukan solat? Kalau sabar itu matlamatnya, solat itu matlamatnya melahirkan kesabaran. Ada pandangan? Dia berkaitan ayat 23 Ustaz. 23, okey, apa itu? Alladhina hum ala salatihim daimun. Iaitulah orang yang ketika mana dia anak-anak yang saya lihat lah Ustaz, apa yang dimaksudkan, mintalah anak yang nak nampak, mintalah dengan sabar dan solat. Anak tak pastilah Ustaz, saya tak pastilah sama ada dia adalah dua benda yang terpisah ataupun dia adalah dua benda yang datang bersekali. Maksudnya dia adalah dua benda yang datang, maksudnya bersekali, maksudnya adalah solat akan datang selepas daripada kita sabar. Jadi yang saya faham adalah pada ayat 23, iaitulah ketika mana kita solat, kita kena laksanakan dengan kita benar-benar laksanakannya dengan sabar, melaksanakan rukun dan sabar mematuhi waktu-waktunya. Kalau pada ayat 23 lah yang sekadar saya faham, maksudnya adalah apa? Sebab bila kita kesan daripada kita sabar melaksanakan rukun dan kesan daripada kita sabar mematuhi waktu, kita akan yakin bahawa kita akan, sebab kadang-kadang ada benda dalam hidup kita, ini saya nampak lah kesan daripada bagaimana impak solat lah, iaitulah kesannya adalah, contoh kadang-kadang kita selalu rasa macam setiap daripada benda yang kita usaha kat dunia, kita rasa macam kita deserve, contoh macam kebaikan yang kita usahakan dekat dunia,
kita rasa macam Tuhan patut balasnya dengan ganjarannya dekat dunia. Sedangkan tak semua kebaikan dekat dunia dia deserve dengan ganjaran yang sama dekat dunia. Contoh macam saya buat sekian amount kebaikan, tetapi Tuhan rasa macam kebaikan ni dia tak deserve dengan ganjaran dunia, tapi kebaikan ni Tuhan nak hold ganjarannya dekat akhirat. So Tuhan tak bagi ganjaran sekarang, Tuhan hold sekarang, sebab Tuhan nak bagi dekat dunia. Tapi saya tak sabar. Saya rasa macam saya nak sekarang ganjaran tu. Tuhan boleh tak bagi sekarang? Tapi Tuhan tak nak bagi, dan saya mula desak Tuhan. So saya desak Tuhan, dan akhirnya bila Tuhan tak bagi, saya kecewa dan saya mula bersangka-sangka dengan Tuhan. So dia tak ada unsur sabar di situ. So yang saya nampak di situ adalah bila saya dah mula tak bersabar, saya dah mula bersangka-sangka dengan Tuhan, saya dah mula menganggap Tuhan tak melaksanakan tugas. Saya dah ada konsep saya customer, Tuhan adalah orang yang perlu melaksanakan macam customer, dan Tuhan ni sepertinya orang yang perlu melunaskan customer always right lah kiranya konsepnya. Pembekal produk lah kan. So nauzubillah min zalik. So itu tak ada konsep sabar di situ, dan akhirnya dia akan memberikan impak kepada solat yang saya faham di situ lah. So akhirnya bila kita solat pun kita macam anggap macam solat, kenapa saya nak solat dengan bersungguh-sungguh? Sebab dalam kehidupan apa yang saya usahakan Tuhan nampak ni, dan akhirnya saya rasa macam solat saya pun rasanya macam tak ada impak lah. Yang saya nampaknya begitulah Kak Ustaz. Subhanallah, saya setuju dengan Fakrul. Cuma saya akan buat dalam rephrase yang berbeza, dengan makna dan maksud yang sama. Bila kita dengar azan, kamu buatlah kerja apa pun, tinggalkanlah. Ini yang saya faham tentang daimun. Selain daripada memelihara rukun yang Fakrul sebut tadi, tetapi dengar apa Tuhan nak cakap dalam solat, mesti diberi keutamaan daripada mengeluarkan apa-apa perkataan daripada benak sanubari kamu sendiri atas apa yang terjadi. Ada falsafah tau di sebalik daimun, mendahulukan Tuhan nak cakap apa berbanding aku nak cakap apa. Kalau tidak, apa makna Allahu Akbar? Dan ia merupakan lafaz yang paling banyak dalam solat. Saya rasa orang yang menunaikan solat lewat adalah orang yang tak faham Allahu Akbar. Dia yang customer tu. Saya ikut saya nak solat pukul apa? Sebab saya boleh menentukan waktu bila saya nak dengar Tuhan cakap, waktu bila saya kena cakap terlebih dahulu, baru saya dengar apa Tuhan cakap. So bila kita mendahulukan hak Allah ke atas hak diri kita dengan bergegas menunaikan solat, ni kelebihan kita punya pejabat lah, alhamdulillah. Sebab kita buat kat surau, kita punya pejabat dekat surau, bila solat azan saja kita terus bergegas untuk solat berjemaah. Walaupun saya ada meeting, walaupun saya ada urusan atas nama Quran juga nak baca tafsir, tetapi kamu jangan terpedaya dan terlalu yakin apa yang sedang kamu buat tu betul. Belum tentu cara kamu react kepada kebimbangan halwa tu, cara kamu react tu, itu cara yang betul. Sebab you didn't hear any words from your creator. Awak tak dengar apa-apa lagi. Entah dalam solat sekejap lagi Tuhan tegur sebenarnya awak bukan buat benda tu, awak tak patut buat macam tu sebenarnya syahri. Jadi rahsia Allah dahulukan sabar dan mengkemudiankan solat, umpama sabar itu sendiri adalah anda buang daripada cawan itu air yang kotor. Jangan biar air kotor ni mempengaruhi hati anda. Jangan biar naratif dan ucapan sa'il menyebabkan anda ada pelbagai prasangka kepada kehidupan. Stop for a while any status yang anda suka layari di media sosial. Dia keadaan toksik yang merosakkan cara anda memandang kehidupan dan cara anda memandang solat sekejap lagi. So tutup sekejap untuk sementara, keluarkan kotoran-kotoran degil. Itu bagi saya sabar. So saya tidak boleh bersangka buruk kepada Tuhan dan kepada kehidupan.
Tetapi bila cawan dah dikeluarkan daripadanya kotoran, takkan awak nak biar cawan awak kosong. Maka awak kena masukkan air zam-zam. Awak kena masukkan air yang bersih. That is solat. So dalam perkataan lain, dia ada istilah sufi dia. Solat itu mesti sabar adalah takhalli, kosongkan, ya, khaliyud dhihni, kosong fikiran. Orang kata ya, tak ada apa-apa prasangka, it's okay. Saya takkan ada pemikiran yang rosak, naratif yang rosak. And then bila dah kosong, tak boleh kosong, dia kena ada pengisian. Yang ni dia panggil tahalli. Kita kena isi, kita kena isi. Ya, subhanallah. Terima kasih Fakrul. Okey, kita dah lebih kurang 30 minit cukup. Banyak benda nak share. Tapi kita nak supaya sesi sembang tadabbur ini 30 minit saja maksimum. So saya percaya anda semua masih banyak lagi tertanya-tanya tentang suratul Ma'arij. But it's okay, teruskan untuk mencari Akademi Senyari Je Ikhlas untuk mendapatkan kupasan saya lebih kurang 1 hari. Dan juga Tadabbur Plus kalau nak lebih mengetahui dengan lebih ringkas apakah isi kandungan suratul Ma'arij, dan juga buku Kompas 114 kalau nak membaca dan tidak mahu mendengar ya apa-apa mengenai suratul Ma'arij. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.